Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafak rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersua kembali untuk sesi persekolahan tahun 2022-2023 yang mana kelas kita pada hari ini dijalankan secara PDPR iaitu bagi subjek Jawi dan Khat untuk darjah 6. Okey. So, jadi kali ini Ustaz akan menyambung kesinambungan daripada tahun sebelum ini, itu darjah 5. So, jadi hari ini Ustaz nak sambung untuk tahun 6 yang mana lebih memfokuskan kepada mengenai tulisan khat. Yang mana sebelum ni kamu telah didedahkan kepada penulisan-penulisan khat yang 3 tu. So, nanti kita akan lihat serba sedikit nanti apa dia punya sebenarnya. Kita dah kenal nama yang hari tu, sebelum tu. So, untuk kali ni kita akan tahu apa kegunaan sebenarnya ketiga-tiga tulisan yang khat yang kita dah belajar yang sebelum ni dan juga khat-khat yang lain yang kita nak tahu. Okay, jadi tajuk hari ni kita akan mengenal khat. Sebelum tu kita dah kenal dah bentuk tulisan, tapi kali ini kita akan kenal lebih mendalam tentang apa itu tulisan khat. Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh tentang khat, mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan pembelajaran kita untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka Wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Jadinya tahu tak khat tu apa sebenarnya? Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang kita just kenal lama je kan, tapi sebenarnya khat ni ada maksud dia yang tersendiri, iaitu definisi khat. Khat adalah perkataan Arab. Khat maksudnya perkataan Arab yang bermaksud garisan. Seni khat adalah garisan indah yang membentuk tulisan. So, sebenarnya khat ni sebenarnya adalah satu line, sebenarnya garisan je. Tapi bila kita dah mendalami sesuatu penulisan tu, dia akan jadi satu penulisan yang cukup indah. Yang mana awak dah nampak ketiga-tiga khat yang sebelum ni. So, jadi khat ini merupakan salah satu hasil seni yang cukup cantik kalau kita buat dengan sebaiknya. So, mari kita lihat apakah bentuk-bentuk tulisan khat yang ada sebenarnya kat dunia ni. Kalau kan ada banyak tulisan khat, antara dia khat kufi ataupun kita panggil dia khat kotak tu kan. Kemudian khat nasakh yang kita dah dengar, khat sulus kita dah dengar, khat farisi, kemudian khat rika'ah, khat diwani, khat ijazah. Dan khat diwani jali ni adalah sama seperti khat diwani yang atas ni lah. So, di sekolah kita dah belajar hanya 3 khat saja, iaitu khat nasakh, khat sulus dan juga khat rika'ah. So, ketiga-tiga khat ni kita dah tahu dah bentuk tulisan dia. Cuma, kita tak tahu lagi macam mana fungsi tulisan tersebut. Apa kegunaan dia, siapa yang buat, bagaimana penulisan dia. Nanti kita akan lihat dari masa ke semasa. So, ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk khat yang ada di atas muka bumi Allah ni yang cukup cantik. Alright. Kemudian, kalau ni kita lihat kegunaan di sikit. Untuk saya nak tekankan untuk 3 khat ni dulu. Khat sulus
digunakan untuk hiasan seperti Mushaf Utsmani dalam Al-Quran yang kita nampak, kitab-kitab dan contoh yang paling senang hiasan dalam masjid tu. Pasal tak, kalau kita masuk ruang solat, kita akan lihat di atas ada tulisan ayat Quran biasa, ayat kursi, kan, ayat masuk masjid, ayat yang tu, atas tu. Itu adalah salah satu contoh tulisan khat sulus yang ada. Okey. Contoh yang banyak nampak dekat Masjid Al-Azim ada, kalau masjid di Melaka lah. Kalau pergi masjid di KL, Masjid Negara ada dan sebagainya. Kalau pergi banyak tempat ada tulisan khat sulus ni. Kemudian khat nasar telah diperindahkan oleh Ibnu Muqlah. Ni ada orang yang merupakan sahabat Nabi yang mempercantikkan lagi tulisan khat nasar. Okey. Ibnu Muqlah ni beliau sendiri yang menentukan saiz panjang khat tu macam mana, pendek, panjang, tulisan dia cantik dan dia ada irama dia tersendiri. Okey, contoh yang ada dalam buku-buku yang akademik kita nampak ni lah. Okey. Kemudian khat rika'ah disebut sebagai khat rika'i. Itu nama lama dia lah. Dan merupakan tulisan Arab yang cepat untuk dibuat. Dan senang cerita, khat rika'ah ni kita panggil dia tulisan malas. Kan? Tulisan orang nak cepat je. So, antara kegunaan dia biasanya dekat surat menyurat dan menyalin kuliah. Surat menyurat ni waktu zaman Nabi dulu, antara Nabi dengan pemerintah, kemudian antara raja dengan raja yang lain. So, menggunakan khat rika'ah. Okay? Itu antara fungsi dia lah. Sejadinya, ni sepintas lalu kegunaan khat-khat yang ada. Okay? Bila kita dah kenal, dah tahu fungsi dia, kita kenalah juga tahu apakah kebaikan kita belajar ni semuanya. Sebenarnya ada 5 kebaikan. Okay, yang pertama, memberi peluang kepada kamu untuk libatkan diri dalam mempraktikkan tulisan jawi sebenarnya. Okay? Sebab kita buat tulisan jawi, boleh jadikan tulisan khat tau. Okay, lepas tu kita nak baca lagi kan. So, kita bagi peluang. Kemudian yang kedua, mencongkel kreativiti kamulah dalam menulis tulisan jawi dengan hasil tulisan khat yang cukup cantik, cukup baik. Kita nak kata apa, congkel kamu jadi seorang yang kreatif. Okay, alright. Yang ketiga, mengenal pasti murid yang boleh menguasai jawi dan khat di sekolah lah. Kita nak tengok daripada kamu dah belajar ni, kamu dapat kuasai tak tulisan ni dengan baik, kan? Alright. Yang keempat, menarik minat murid kepada keindahan dan kehalusan tulisan jawi dan khat serta mendalami kepentingan tulisan jawi itu sendiri. Okay? Dengan kita belajar tulisan khat sebenarnya nak menarik minat. Kadang-kadang orang menggunakan tulisan khat ni sebagai sumber pencarian rezeki. Ya, ada yang buka syarikat tulisan khat. Memang cantik, kan? Kadang-kadang satu tulisan khat sekeping tu je 500-600, kadang beribu. So boleh buat duit sebenarnya tulisan khat ni kalau siapa yang mahir, siapa yang minat seni. Dan yang kelima, membudayakan jawi dalam masyarakat kita lah, sebab tulisan jawi ni merupakan ikonik kepada bahasa Melayu. So kita nak menekankan penulisan jawi ini dalam masyarakat supaya masyarakat kita lebih terbuka minda untuk menerima tulisan jawi ini dengan lebih baik seperti orang-orang yang dahulu. So jadinya tak ada masalah lah kita waktu zaman moden sekarang ni pun boleh je pelajari tulisan jawi. Sebenarnya kalau lihat di luar-luar sana, di jalan-jalan di Melaka dah ada penulisan, dah tekankan penulisan jawi sebenarnya. So daripada situ kita boleh belajar ada sesetengah perkataan dia eja tak tepat. So tak apa, benda tu kita boleh belajar dan terus belajar. Tak ada masalah. So Ustaz harap dengan apa yang Ustaz terangkan ini sedikit sebanyak dapat membuka minda kamu untuk lebih memahami tulisan khat sebenarnya. Jadinya sekian dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersuara lagi pada siri yang akan datang untuk pengenalan khat yang lebih mendalam lagi. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.